Bab berwudu kerana terkeluar darah. Kerana darah, yakni terkeluar darah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, katanya, pernah kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud beliau dalam peperangan Dzatir Riqa'. Ada seorang telah mengenakan seorang perempuan. Seorang perempuan, yakni seorang isteri orang musyrikin, mengenakan itu mana membunuh ataupun menawan. Ada seorang sahabat, maksudnya, telah menawan ataupun membunuh seorang isteri kepada seorang musyrikin. Rajul minal musyrikin itu pun, lelaki musyrikin itu pun bersumpah bahawa dia tidak akan berhenti, yakni dari balas dendam, menuntut bela, sehingga atau sampailah dia dapat menumpahkan darah di kalangan sahabat Muhammad. Dia pun keluar mengikuti kesan-kesan kesan-kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti kesan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu berhenti di suatu tempat. Baginda pun berkata, man rajulun yakla'una, siapa yang akan mengawal kita, menjaga kita. Fantadaba rajulun minal muhajirin wa rajulun minal ansar. Maka seorang lelaki dari kalangan muhajirin dan seorang lelaki dari kalangan ansar tampil ataupun menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ataupun permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuna, hendaklah kamu berdua berada di mulut, yakni di muka lah, asy'ab, di muka jalan di antara dua bukit itu, ataupun gaung lah kita kata, di muka gaung. Qala, kata perawi, ini kata perawi, ini siapa? Jabir ni. Apabila kedua orang itu pergi ke muka jalan itu, jalan di antara dua bukit itu, iltaja'al muhajiri, sahabat muhajir itu tidur, baring, yang ini tidurlah. Wa qamal ansari yusalli, dan sahabat ansari itu pula berdiri mengerjakan sembahyang. Orang itu pun datang, yakni orang musyrik yang telah terbunuh istrinya ataupun ditangkap istrinya itu pun datang. Dia pun nampak bayang-bayang, syakhsahu, dia nampak lembaga lah dalam gelap tu, satu lembaga orang. Arafa, dia pun tahulah bahawa itu adalah penjaga ataupun pengawal kepada askar yang lain, orang-orang lain. Dia pun memanah sahabat Ansari tadi, panah, lalu mengenainya. Tetapi sahabat Ansari itu cabut anak panah, sehingga dipanahnya lagi, dipanahnya dengan 3 anak panah kesemuanya.
Kemudian sahabat itu pun rokok dan sujud. Setelah itu dia pun, jadi setelah selesai sembahyang, anbaha sahibahu, dia pun menyedarkan kawannya, yang digerak kawan dia lah. Bila orang musyrik itu pun sedar bahawa mereka telah mengetahui tentangnya, dia pun lari. Apabila sahabat muhajir itu melihat apa yang telah melihat darah yang berlumuran pada Ansari itu, dia pun berkata subhanallah, dia pun mengucap subhanallah, kenapa engkau tidak gerak aku, kenapa engkau tidak sedarkan aku pada kali mula-mula dia panah itu. Qala, kata sahabat Ansari itu, aku tengah membaca satu surah, kata dia, pada ketika itu. Kerana itu aku tidak mahu memotongnya. Bab berwudu kerana tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam telah sibuk, telah tidak dapat mengerjakan sembahyang di awal waktu, sehingga baginda mengerjakannya di akhir waktu. Baginda mentakhirkannya sehingga baginda melewatkannya sampai kami tertidur dalam masjid. Kemudian kami sedar, kemudian tertidur pula, kemudian kami sedar pula, kemudian tertidur pula. Thumma kharaja alaina, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar kepada kami sambil dia berkata, laisa ahadun yantaziru salata ghairukum, tidak ada sesiapa pun menunggu sembahyang ini, sedang menunggu sembahyang ini selain kamu sahaja yang sedang tunggu sembahyang ini, orang lain tidak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas, katanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggu al-isya al-akhirah, yakni sembahyang isya, sehingga tersengguk-sengguk kepala mereka. Kemudian mereka bersembahyang wala yatawadda'un, dengan tidak berwudu lagi. Abu Dawud berkata, Syu'bah dalam hadisnya dari Qatadah meriwayatkan, katanya, kunna nakhfiqu, kami tersengguk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dengan lafaz yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas, dari Thabit Al-Bunani, bahwa Anas bin Malik berkata, sembahyang telah pun diiqamatkan untuk sembahyang isya. Pernah suatu malam telah diiqamatkan untuk sembahyang isya. Tiba-tiba datang, bangkit seorang lelaki. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya ada hajat, ada perkara. Maka orang itu pun, maka Nabi SAW pun pergi bercakap-cakap dengan dia, yakni secara perlahan-lahan, sehingga mengantuklah, yakni tertidurlah orang-orang yang berada dalam masjid itu, atau sebahagian orang yang ada dalam masjid. Kemudian, yakni setelah itu, lama selepas itu, Nabi SAW menjadi imam kepada mereka. Walam yadhkur wudu'an, tetapi perawi tidak ada menyebutkan tentang wudu dalam riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Qatadah dari Abil Aliyah, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud
dan tertidur, sehingga berdengkur. Kemudian bangkit bersembahyang. Kana yasjudu wa yanam. Nabi SAW sujud dan tidur dan berdengkur, kemudian bangkit mengerjakan sembahyang. Wala yatawadda, tetapi dia tidak mengambil air sembahyang lagi. Yani tidak mengambil air sembahyang terlebih dahulu. Faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya, ini kepada Nabi SAW, engkau telah bersembahyang dengan tidak berwudu, padahal engkau telah tidur tadi. Nabi SAW bersabda, wudu itu hanya wudu itu hanya mesti kepada orang yang tidur dengan berbaring. Uthman dan Hannad menambahkan, kerana apabila seseorang itu berbaring akan menjadi lembutlah sendi-sendinya. Abu Dawud berkata, katanya al-wudu, yani kata-kata al-wudu, perlu berwudu kepada orang yang tidur sambil berbaring, itu merupakan hadis mungkar. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Yazid Ad-Dalani dari Qatadah. Bahagian permulaan dari hadis ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan perawi dari Ibnu Abbas, tetapi mereka tidak ada menyebutkan sesuatu pun dari yang tersebut tadi. Waqala, dan dia berkata, Nabi SAW itu mahfuz, terpelihara orangnya. Terpelihara orangnya. Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, dua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Syu'bah berkata, Qatadah hanya mendengar dari Abil Aliyah 4 hadis, yakni 4 hadis sahaja, yaitu hadis Yunus bin Mattah, hadis, dan yang kedua hadis Ibnu Umar tentang sembahyang, yang ketiga hadis Al-Qudatu Thalathatun, hakim itu ada 3 macam, dan hadis Ibnu Abbas yang mana Ibnu Abbas menyebutkan beberapa orang yang disenangi telah meriwayatkan hadis kepadaku, di antara mereka Umar, wa ardahum indi Umar, dan paling saya senangi, paling saya berkenan di antara mereka itu ialah Umar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, katanya Rasulullah SAW bersabda, pengikat dubur itu ialah 2 mata. Sesiapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Kita tengok Imam Abu Dawud masih lagi menceritakan tentang perkara yang khilaf, perkara-perkara yang khilaf berhubung dengan membatalkan wudu. Ada yang berpendapat membatalkan wudu, ada yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Di antaranya ialah berwudu, yakni perlu berwudu kerana keluar darah, atau batal wudu kerana keluar darah. Itu boleh berlaku lah maksud itu. Kalau keluar darah ni batal ke tidak wudu? Itu dia nak. Tetapi Imam Abu Dawud hanya bawakan di sini hanya 1 hadis sahaja yang menunjukkan, zahirnya menunjukkan bahawa tak batal lah air sembahyang dengan sebab keluar darah.
walaupun darah tu banyak, walaupun darah tu mengalir, walaupun darah tu kena baju, kena seluar, kena tempat sembahyang, kena tubuh, mengalir di tubuh. Zahirnya menunjukkan begitu. Sebab itulah sahabat Ansar itu tidak berhenti, terus sembahyang. Kalau batal berhenti dah lah, kira-kiranya begitulah. Kalau batal berhenti dah lah. Patut kalau darah tu tak kena 3 anak panah, tak kena baju, tak kena tubuh, tak kena tempat sembahyang. Kalau tak kena salah satunya, dia kena lah tu mana-mana. Tubuh dia mengalir lah tu darahnya, bukan sikit-sikit darah. Kira-kiranya kalau sikit, berapa ya sahabat Muhajir itu kata subhanallah, berapa ya kejut gitu mu. Kalau sikit, kalau tidak berat sikit-sikit lah kena tu, dia gerak ke dia. Ya kawan tu kata apa tak gerak aku tak di lagi. Menunjukkan di sini menunjukkan bahawa darah tu banyaklah, beratlah kena tu. Tentu sekali kena kain. Ada juga ulama katakan, orang-orang yang mengatakan, tapi lucu sikit lah, orang-orang yang mengatakan batal air sembahyang dengan sebab keluar darah. Dia kata darah tu mancuk, tak kena baju dia, boleh jadi kena bahagian-bahagian mana-mana lah, tak kena. Jadi waktu tak munasabah. Jadi ulama-ulama pun sebut saja, lepas tu dia pun tak munasabah. Lepas tu takkan tak mengalir. Apa dah tu kalau macut pun, lepas tu akan kena tempat tu lah, kita kata. Boleh jadi yang kena tempat lain, tempat berbaju tu, tubuh tu, kena kaki. Kalau kita kata pakai kain sikap pun, kenalah betih, kita kata. Lepas tu akan kena betih tu sama, uting betih, nah, kita kata. Tak pernah sama. Baiklah, terlebih dulu kita kena tahu masalah ni, masalah darah yang keluar ni. Darah yang keluar daripada tubuh ni khilaf. Imam Abu Daud pun nak cerita itulah sebab maksud dia nak cerita khilaf dan dalil bagi masing-masing. Orang yang mengatakan tidak batal, mana dalil dia? Orang yang mengatakan batal, mana dalil dia? Zahirnya Imam Abu Daud ini dia berpendapat tidak batal. Sebab apa? Dia mari hadis nisa. Dia mari hadis nisa, dia tak mari hak lain. Ini tak serupa dengan guru dia Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad kata batal, Ahmad bin Hanbal kata batal. Kalau darah tu banyak keluar dan mengalir, maka batal. Seperti juga Imam Abu Hanifah, batal. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia kata tak batal. Darah ni kalau banyak tak batal semuanya. Darah hidung misalnya, ataupun darah lain, tak batal air sembahyang. Cuma kalau banyak tu, kalau kena kain tu soal lain lah, jadi najis lah sebab banyak. Tapi nak kata batal air sembahyang tu tidak. Tak ada sembahyang lah kalau kena kain ni banyak misalnya. Cuma jadi masalah lah cerita ni. Kalau kena kain jadi najis dah, tak ada sembahyang, apa ya sahabat dia sembahyang tu? Bahkan Imam Malik dia pendapat dia berbeza sedikit dalam masalah ni membatalkan air sembahyang ni, serupa dengan Imam Bukhari juga, dekat-dekat sama pendapat dua orang ni. Sebab itu Imam Bukhari dalam kitab dia kata man lam yaral wudu illa minal makhrajain. Orang yang berpendapat tidak perlu berwuduk kecuali kerana sesuatu yang keluar daripada dua jalan, yakni qubul dan dubur. Satu saja. Itu pun dia mengambil kira dua syarat. Makhraj mu'tad dan kharij mu'tad. Itu dalam istilahnya. Makhraj mu'tad dan kharij mu'tad. Tempat keluar tu hak maklum, hak biasa. Hak biasa lah. Kalau nak tahi keluar kok mana, air kecing keluar kok mana. Kalau keluar kok tu, kalau air kecing juga keluar kok lain, kok getah kok kita kata kok perut ni, tak batal. Pasal apa? Tidak melalui jalan tu. Tidak melalui jalan tu, dia kena lalu kok jalan tu.
Yang kedua kharij mu'tad. Hak keluar tu hak biasa, yang dikira sebagai najis lah. Hak keluar melalui dubur, gapo dia hak keluar biasa, tahi. Hak tu hak keluar. Tapi kalau keluar benda lain, keluar emas stokor, kita kata walaupun tak bernasabah, katakanlah mana ketahu takut orang tu telan emas dah. Keluar emas stokor, keluar emas saja, tak batal. Walaupun jalan itu jalan memang hak batal dah, tapi yang keluar tu bukan hak biasa, maka tak batal air sembahyang. Begitu juga kalau keluar ulat, kalau keluar apa-apa lagi lain, keluar darah melalui saluran kencing, melalui kubul, keluar darah, tak batal air sembahyang. Imam Malik, walaupun tempat keluar tu memang membatalkan kalau keluar hak biasa, tapi darah tu bukan hak bahasa keluar biasa. Kecuali kalau orang buasir tu lain lah, dia keluar sekali dengan najis. Tapi kalau darah saja keluar pun tak batal. Itu dua perkara syarat dia je, makhraj mu'tad, kharij mu'tad. Yang ketiga, asal lagi, kalau melalui jalan tu, kalau melalui jalan lain pun ataupun jalan tu, kalau orang ni hak maksud biasa tadi, biasa tu orang tu orang sihat. Kalau orang tu orang tidak sihat, tak batal lah sembahyang. Misalnya orang tu beser air kencing, keluar semacam titik semacam, tak batal air sembahyang dia. Lepas tu kain dia kalau kena tak najis, sebab yang keluar itu tidak membatalkan. Ini kalau keluar air kencing. Begitu juga mazi semua kata najis lah, mazi najis. Tapi kalau keluar tu beser air mazi, misalnya beser air mazi, tak batal air sembahyang, tak batal air sembahyang. Begitu juga mengikut Imam Malik, air mani najis, tapi kalau orang tu beser air mani tak najis, tidak batal air sembahyang. Dan tidak batal, tidak kena junub mandi, tidak berjunub lah orang kata, tidak kena mandi junub. Ini masalah mazhab tu panjang lah. Bahkan berkenaan dengan air mani tu, kalau mazhab Hanafi dia syarat kena memancuk. Kalau tidak memancuk keluar tu kena sakit, tak itu juga, tidak berjunub juga, dia kena mancuk. Sebab dalam Quran ada sebutkan khuliqa min ma'in dafiq, yang memancuk, itu syarat dia. Dia kata lagu tu tak apalah kita nak di sini, ni masalah darah. Imam Malik kata darah tidak membatalkan, sama ada keluar mengikut jalan hak bias, jalan hak sepatutnya batal air sembahyang lah. Kalau keluar najis, air kencing ke ataupun tahi, keluar ikut dubur tu, tapi kalau keluar darah tidak batal, sebab itu bukan mu'tad. Dan termasuk orang sakit tu kalau keluar lagu tu, kalau sakit tak batal lah sembahyang. Imam Syafi'i pula dia kata tempat keluar tu hak asalkan mu'tad, maka batal sembahyang, tak kira hak keluar tu tidak hak biasa pun. Walaupun ada lagi lah khilaf dalam mazhab tu, tapi asasnya begitu, asalkan tempat keluar tu kubul dan dubur, maka batal air sembahyang. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad kata tak, lebih lagi daripada tu. Bukan makhraj tu saja, tempat keluar tu khusus dengan dua tu saja, iaitu kubul dan dubur, seperti Malik tadi, seperti Imam Bukhari. Tidak, dia kata hak lain banyak lagi yang membatalkan wuduk ni. Banyak lagi, tidak khusus dengan hak dua tu saja. Tidur misalnya, tidur, keadaan yang berlaku kepada orang tidur. Begitu juga kalau muntah misalnya, muntah banyak, batal air sembahyang. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik kata tak batal. Sebab apa? Jalan itu bukan jalan keluar najis, walaupun yang keluar tu najis laut tu, tapi tidak batal air sembahyang.
muntah. Begitu juga darah, kalau berdarah di tubuh, mana-mana bahagian darah, tidak batal air sembahyang. Soal darah tu najis ke atau tidak, itu soal lain. Imam Abu Hanifah kata darah tu najis. Imam Syafi'i pun kata najis juga. Kata najis juga. Imam Malik pun kata kalau banyak najis juga. Tapi dia tidak membatalkan air sembahyang. Walaupun najis, suku waktu tu. Tetapi ada pula orang lain yang berpendapat tidak membatalkan air sembahyang dan tidak najis walaupun banyak. Itu pendapat Imam Bukhari, dan nampaknya Abu Daud cenderung ke situ. Sebab apa? Hak ni banyak di darah ni, bukan sikit. Walaupun di pihak sana jawab pula kata ni tidak jelas lagi ni, tidak jelas lagi ni. Dia bahaslah hadis ni, bahas hadis. Banyaklah perbahasan. Di antaranya dalam hadis ni, kita tengok hadis ni, dia tak ada sebut sahabat ni kemudiannya ambil air semaya semula, tak ada sebut. Boleh jadi dia semaya. Bila ada kemungkinan, tak boleh nak buat dalih ni. Dia mahu kata tak batal air semaya, tak batal air semaya, tidak najis, dia kata tak ada sebut. Cakap cari dalam hadis pun tak ada jumpa kata dia sembahyang mula, ataupun ada sebutkan Nabi SAW suruh dia ambil air sembahyang apa tak berhenti. Kalau kata khusyuk pun, syuk sangat pun, baca pun dah tak sah dah sembahyang, tak ada sebut. Takkanlah peristiwa ni tidak diketahui oleh Nabi SAW, sedangkan Nabi ada tu dalam rombongan ni. Takkanlah setelah tahu luka gini mau kawan ni, Nabi SAW tak tahu, tak ada pula disebut, menunjukkan tak apa. Dia kata lagu tu lah. Kalau tak boleh, mesti dia ada sebut dah, mesti ada dinukilkan oleh siapa-siapa. Ini tak ada nukil, bila tak ada nukil, maka ini menunjukkan bahawa darah itu tidak najis dan tidak membatalkan air sembahyang. Sebab itulah dia terus sembahyang. Nabi tak ada tegur dia. Ini seseolahnya takrir daripada Nabi SAW, pengakuan, pengesahan dari Nabi SAW. Takkan dia tak tahu, tak pernah sabar, tak mungkin dia tak tahu. Nabi SAW tak ambil berat tentang sahabat dia yang ditugaskan untuk mengawal, dia sendiri ada dalam itu. Takkan dia tak tahu? Kalau tahu, apa dia tak cerita? Itu di antara orang yang mengatakan hal ini tidak membatalkan wudu. Lepas tu banyak lagi lah dalil-dalil yang lain. Di antaranya kalau dalam Muwatta Imam Malik, Imam Malik ni ada yang mengatakan, satu riwayat daripada dia mengatakan najis, satu riwayat pula mengatakan tidak. Mengatakan tidak, darah ni tak apa, tidak membatalkan wudu dan tidak najis. Dia mari hadis Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar kena tikar tu kan, dalam Muwatta dia, Sayyidina Umar sembahyang dalam keadaan wajurhuhu yath'abu daman, begitu disebut, lukanya itu mengalirkan darah. Dalam keadaan lukanya mengalirkan darah, dia sembahyang. Dia sembahyang. Kalaulah tak sah, batal sembahyang, nak main lagu mana? Lepas tu takkan dia tak baju? Walaupun orang lain kata tak boleh kira hak tu kira hak darurat dah tu, dia tu ma'zur, uzur tu ada sebab. Supaya orang perempuan yang keluar darah istihadah lah, keluar darah istihadah, dia kena sembahyang juga, tak boleh tinggal sembahyang walaupun darah duduk keluar. Cumanya basuh, ambil air sembahyang, lepas tu kira lah, pakailah apa-apa untuk menahan darah tu, lepas tu darah keluar tu tak kira lah tu. Sebab tu dalil itu tidak berapa kuat. Dalil hak saat ni tak berapa kuat. Sebab apa tu? Dalam keadaan orang uzur, ada hal. Tetapi orang-orang yang menerima hak tadi, menerima bahawa darah ni tidak najis dan tidak membatalkan air sembahyang, tidak membatalkan sembahyang, di antara dalil yang mereka kemukakan hak tu selain daripada hak ni. Hak tu. Seterusnya orang pertikai lagi perawi dia ni. Perawi dia
حدثنا أبو التوبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر. Ada Muhammad bin Ishaq situ seorang, lepas tu ada seorang lagi. Jadi hak ni sekurang-kurangnya hak paling rendah dia ni dipertikaikan. Bukan semua ulama sepakat terima dia. Bagi orang yang mengatakan dia ni dhaif, dia ni tak boleh pakai, tentu dah lah tak boleh pakai, tak boleh buat hujah lah ni. Lepas tu hadis ni riwayat ke mana-mana pun ada dia. Dalam kitab apa-apa ada dia. Ada Muhammad bin Ishaq. Mana orang yang tak terima dia tak boleh pakai dah. Lepas tu Aqil bin Jabir. Aqil itu ni majhul. Ada ulama mengatakan dia ni majhul, tidak diketahui siapa dia. Bila majhul, maka riwayat dia tu tidak boleh dipakai. Itu dilihat dari sudut sanad. Sebab itulah Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari sebut ni hadis Jabir ini, tapi dia sebut dengan sirah tamrid. Dan dia tidak sebut Ibnu Ishaq apa pun tak ada sebut. Ni kalau nak tengok siapa-siapa ada kitab ni. Ada kitab Badrul Majhud ni, cuba tengok muka surat 128 dalam syarah dia. Hafiz Ibn Hajar dalam syarah dia terhadap Bukhari, Fathul Bari lah, dia sebut hadis ini telah dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Daraqutni. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim, semua mereka ini meriwayatkan dari tariq Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim ni kata sahih hadis ini. Pendapat Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata saya tidak jumpa hadis ni dalam Sunan Daraqutni. Lepas tu Imam Bukhari sebut dalam bab man lam yaral wudu illa minal makhrajain. Bab orang yang berpendapat tidak perlu berwudu kecuali kerana keluar dari dua saluran. Yang ni hak biasa tu, keluar najis, qubul dan dubur. Dia sebut mana Imam Bukhari sebut lagu ni. Wa yudhkaru an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhati ar-riqa. Farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-dam faraka'a wa sajada wa madha fi salati. Dzakarahu al-Bukhari bi sighati at-tamrid. Qala al-Hafiz Aqil لا أعرف راويا عنه غير صدقة ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. Itu Hafiz Ibn Hajar kata. Disebutkan dari Jabir, begini Imam Bukhari sebut bahawa Nabi SAW dalam peperangan Dhatir Riqa ada seorang lelaki telah dipanah sehingga darah keluar dengan banyak. Fanazafahu dam, dia terus bersemayam dan sujud dan terus menyelesaikan semayam dia tu. Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan sirah tamrid. Sirah tamrid itu mana yuzkaru, ada disebutkan. Itu sirah tamrid orang panggil dengan bina majhul. Hafiz berkata Aqil, yang ni perawi dia seorang lagi di atas pada Muhammad bin Ishaq lagi, iaitu Aqil bin Jabir. Aqil ini saya tidak ada mengetahui seorang pun perawi, seorang pun yang meriwayatkan dari dia ni kecuali sedekah saja je hak ni meriwayatkan daripada dia. Bermakna tidak hilang jahalah dia tu. Jahalah dia tu, keadaan dia tu tidak dikenali oleh ulama-ulama, tidak hilang dengan sebab seorang saja yang meriwayatkan daripada dia, tak ada orang lain. Dia tetap berada di sebalik tabir tabir jahalah itu. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata Imam Bukhari tidak jazam, yang tidak mengemukakan hadis ini secara jelas dan putus, ataupun kerana Imam Bukhari
menyebutkan hadis ini secara ringkas, sebab itu dia sebut secara dengan sirah tamrid itu, ataupun kerana ada khilaf tentang Ibnu Ishaq itu. Itu yang Hafiz Ibn Hajar sebut, kerana ada khilaf tentang Ibnu Ishaq itu. Sebab itulah Imam Bukhari tidak jazam, dia kata yuzkaru, dia guna sirah tamrid itu. Jadi kemungkinan kerana 3 sebab ni lah. Lepas tu Syekh Khalil Ahmad pun komen, Hafiz Ibn Hajar sebut tu. Alasan yang pertama dan yang ketiga sebab apa Imam Bukhari sebutkan dengan sirah tamrid itu, memang hak tu boleh diterima, kerana Ibnu Ishaq itu khilaf tentangnya, dan kerana sedekah tu tidak ada orang yang meriwayatkan akil itu tidak ada orang yang meriwayatkan daripada dia kecuali sedekah sahaja. Hak tu boleh diterima. Hak yang kedua tu tak boleh terima. Sebab apa? Berapa banyak dalam Bukhari hak dia peringkat hadis, dia sebut pun sanad dia tu dengan jazam. Hak yang kedua tu tidak begitu tepat. Tak apalah, waktu dia komen Hafiz Ibn Hajar. Lepas tu dia sebut ini pun sebut begitu juga. Tak mesti kalau sesuatu hadis itu disebutkan dengan ringkas, maka dia kena sebut dengan sirah tamrid. Tak mesti lagu tu. Ini tu dia tulis syarah Bukhari kemudian lagi daripada Hafiz Ibn Hajar, jadi dia pun komen juga. Lepas tu dia sebut khilaf ulama tentang darah ni membatalkan wudu atau tidak. Yang mengatakan batalkan wudu itu Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Tetapi mereka mengkaitkan syaratnya baru membatalkan wudu, iaitu kalau mengalir darah tu, darah yang mengalir. Kalau darah tu tubik sikit itu tidak membatalkan wudu juga, darah yang mengalir. Di kalangan sahabat pula yang berpendapat begitu, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Aufa, Abu Hurairah, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Musayyab, Makhul, Rabi'ah. Ini tak ni. Ini tidak, yang bukan yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Yang berpendapat hak ni Ibnu Abbas bukan termasuk dalam golongan yang mengatakan membatalkan wudu, tetapi yang tidak membatalkan wudu pula. Dia sebut di antara yang berpendapat tidak membatalkan wudu, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Aufa, Abu Hurairah, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Musayyab, Makhul, Rabi'ah, Malik dan Syafi'i mengatakan ghairu naqid, tidak membatalkan darah ni, sama ada banyak atau sedikit, mengalir atau tidak membatalkan. So darah tu najis ke tidak, itu soal lain pula, tu khilaf lain pula tu. Ini dari segi membatalkan wudu ke tidak. Mereka berhujah, mana orang yang mengatakan tidak batal air sembahyang tu, dia berhujah dengan hadis ni lah. Dia kata, ni dia sebut kalau batal air sembahyang, tentulah dia tidak terus sembahyang lah. Seperti kita sebut tadi lah. Seperti kita sebut tadi, tak perlu dibaca lagi lah. Lepas tu dia sebut pada muka surat 130, cuba perhatikan. Tidak boleh, maknanya tidak benar berhujah dengan hadis ini, tak boleh. Sebab apa? Mana orang-orang yang mengatakan batal wuduk tu dengan sebab keluar darah yang mengalir, dia kata hadis ni tak boleh pakai. Sebab apa? Ada 3 sebab. Ini disebutkan. Yang pertama, annal hadis dhaifun, hadis ni dhaif. Itu dia, hadis ini dhaif kerana Aqil ar-rawi ni majhul, dan Muhammad bin Ishaq mukhtalaf fih, sekurang-kurangnya mukhtalaf fih, ulama khilaf tentang dia, boleh pakai atau tidak, sekurang-kurangnya khilaf. Kalau tidak, kalau orang jelas kata tak boleh pakai, dia tu pada dia tak apa dah. Yang kedua, Imam Bukhari tidak sebutkan dengan terang, dengan putus, bahkan Imam Bukhari sebutkan dengan sirah tamrid. Ini mengisyaratkan kepada hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Itu cara Imam Bukhari. Kalau dia sebut yuzkaru lagu tu salah satu cara dia untuk mengisyaratkan kepada hadis itu dhaif. Sebab itu Imam Bukhari sebut dengan sirah tamrid. Yang ketiga, ini adalah perbuatan seorang sahabat. Boleh jadi ini mazhab dia kata, ataupun dia tidak tahu
tentang hukumnya. Ataupun kalau dia tahu pun, dia andaikan dia tahu, keadaan dia tu tak boleh nak buat panduan hukum, tak boleh. Sebab apa? Dia sedang istighraq dalam sembahyang dia. Buktinya dia kata, aku tengah duduk baca satu surah. Surah apa? Dalam riwayat yang lain ada sebut surah Kahfi. Aku tengah duduk baca surah Kahfi, aku tak mahu potong. Dia tu sudah syok tu. Kalau orang lain sakit tu, kena anak panah tu, berjerit lah 2-3 anak panah tu. Ni dia syok. Dia kata dalam riwayat yang lain pula dia sebut, kalau tidak sebab dia ingat dia ni ditugaskan sebagai pengawas, dia tak cara. Maknanya dia tak serah, tak boleh kira ni. Kalau kita andaikan dia ni orang yang sudah maghlubul hal, orang panggil maghlubul hal. Mana keadaannya bukan dalam kawalan biasa tu, bukan dalam kawalan biasa. Dia tak ingat pada diri dia tu. Dia tak ingat. Macam ada benda-benda macam semut lalu agaknya. Kita berasa di telinga ni ada semut, kita pun buat gitu. Tidak ada batal. Lagu tu hak ni pun, lagu tu dia cabut. Dia tak serah, dia tak khabar. Tak boleh nak buat dalil. Demo-demo hak kata tak boleh. Batal juga tu. Dengan darah hak ni tak boleh buat dalil. Ini peristiwa khusus. Ini waqi'atu hal, dalam istilah hadis dia panggil waqi'atu hal la umumalaha. Peristiwa khusus yang tidak boleh dijadikan kaedah umum. Tidak boleh kita umumkan semua orang lagu tu. Tak boleh. Tak boleh nak buat dalil, kata dia, untuk menunjukkan tidak batal wuduk ni. Lepas tu perbahasan panjang lagi di sini. Lepas tu Aqil bin Jabir Ar-Rawi, Ibnu Hibban mengatakan thiqah, dan Ibnu Hibban mengatakan hadis dia tu sahih. Ibnu Khuzaimah dan Hakim, bermakna ini sudah hilang apa nama ni, jahalah dia. Itu kata pengarang kitab apa nama ni, dia sebut ni Aunul Ma'bud, syarah kepada Abu Daud juga. Aunul Ma'bud ini pengarang dia, syarah dia ni orang India juga. Tapi dia syarah dulu. Dia ni puak-puak ahlul hadis, orang panggil. Aunul Ma'bud ni dia ulama-ulama apa ni supaya dia lah ahlul hadis. Dia tidak terikat dengan mazhab. Dia kira mana kuat hadis, dia tak kira. Macam hak ni dia kata boleh pakai. Gitu. Tapi Badrul Majhud ni pengarang dia orang mazhab Hanafi, ulama dari mazhab Hanafi. Dia tulis kemudian. Jadi dia boleh komen. Dia komen. Dia kata sebab dia, ni Ibnu Hibban semua kata sahih ni, apa tak boleh pakai? Dia kata nisbah tawthiq kepada Ibnu Hibban itu tidak sahih, kata dia. Sebab Ibnu Hibban tidak mengatakan dia thiqah, dan dia tidak ada sesiapa pun menyebutkan bahawa Ibnu Hibban mengatakan dia thiqah. Hanya dia menyebutkan ni dalam kitabuz thiqah, dalam kitabuz thiqah dia sebutkan dalam kitab Thiqat, tidak mesti maknanya berarti dia mentauthikkan orang tu. Dia kata dia bahas pula lah. Tidakkah engkau perhatikan, kata dia, Ibnu Hibban sering kali dia menyebutkan perawi-perawi dalam kitab Thiqat dia tu, padahal mereka bukan thiqat. Bukan thiqat. Itu dia. Ini perbahasan dari segi hadis lah, dari segi perawi. Baik, kalau kita andaikan seseorang itu perawi itu thiqah sekalipun, tidak semestinya kalau perawi itu thiqah maka hadis dia hujah. Dia hujah. Tak mesti. Hadis dia tu boleh pakai buat hujah, tak mesti lagi. Dia kena lebih lagi dari thiqah. Payah kalah juga. Begitu juga tashih. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Hakim mengatakan hadis ini sahih, kata dia. Bukan bermakna dia mentauthikkan, bukan semestinya ini bermakna mereka itu mentauthikkan Aqil tadi, hak nama Aqil tadi, tak mesti. Hak orang panggil tauthik ni apabila dia sebut dia ni thiqah, lagu tu kalau bos sebut dalam kitab dia hak nama kitab thiqah, tak mesti lagi thiqah. Kalau dia kata hadis ini sahih, tak mesti lagi orang itu thiqah. Pelik juga tu. Pelik juga tu. Bahkan tashih Hakim, dia kata Allamah Aini kata dalam syarah Bukhari, dalam ketika bincang baca derah Bismillahirrahmanirrahim ni, Hakim ni orang tahu dah, kata dia, tasahul dia mudah kata sahih,
hadis dhaif dia kata sahih ke dia, bahkan hadis maudhu' dia kata sahih, tak boleh kira kalau dia kata sahih. Itu dia. Jadi hak kata sahih ni mengikut ijtihad masing-masing. Dia kata sahih, orang lain kata tak sahih lagi, ijtihad masing-masing. Kemudian dia sebut Imam Bukhari beristidlal sebab pendapat Imam Bukhari tak najis, tak batal air semaya. Dia istidlal dalil dia lagi yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari itulah. Dia sebut, dia kemukakan beberapa asar sahabat dan tabi'in, di antaranya iaitu kata-kata Hasan Basri. Ni hadis, mazal al-muslimun yusalluna fi jirahatihim wa dhalika la yujdihim. Apa ni, tak apa, tu ni komen dia. Orang-orang Islam dulu sentiasa bersemayam dalam luka mereka. Luka mereka mana berdarah, dia semayam, menunjukkan dia berpendapat tak apa. Orang lain komen pula, luka tu lain, keluar darah lain. Luka tidak semestinya berdarah, boleh jadi bekas luka. Dia takwil lah. Tapi dia ni kata Imam Bukhari kata, itu takwil, lagu lain tu. Tak. Lepas tu nak nanti siar luka tu baru boleh semayang kalau lagu mana. Lambat benar lah kalau lagu tu, tak boleh ambil air semayang. Dah batal semua kalau luka. Ini maksud luka, dia maksud luka darah lah, ni keluar darah lah, ni kata dia. Tu bukan luka tu, maksudnya bekas luka. Hak kemarin luka, lepas tu hari ni tak luka lah, tak darah dah lah. Hak tu maknanya membatalkan air semayang, tak batal air semayang, tak payah ya tu semua orang tahu dah waktu tu. Hak ni luka, hak keluar darah ni. Sebabnya kalau luka hak sudah bertaut, hak sudah tak ada darah dah tu, memang kena semayang, memang ambil air semayang, tak ada siapa dia bahas, tak ada khilaf waktu tu. Hak ni lepas tu dia komen lah, kalau kita andaikan mereka itu memang keluar darah sungguh, boleh jadi dia ma'zur. Boleh jadi dia tu dalam keadaan uzur. Uzur lagu mana? Imam Bukhari kata uzur lagu mana? Bukan dia keluar darah istihadah. Kalau kita nak kata uzur, uzur sebab apa? Uzur sebab apa? Tidak jelas. Sebut uzur ke apa? Itu sebabnya. Ini andaian semua ni, kalau luka lepas tu darah keluar, tak boleh tinggal semayang, kena semayang juga. Ini dalam keadaan uzur. Tentu sebut. Hak uzur lagu mana? Imam Bukhari tak sih, dia tak sih, dia pakai zahir lah betul. Dia pakai zahir lah betul. Yang kedua iaitu kata-kata Tawus dan Muhammad bin Ali dan Atha dan Ahlul Hijaz, laisa fid dam wudu. Kerana keluar darah tak kena wudu. Ini kata-kata mereka ini, maknanya tidak batal air semayang lah. Tak apalah bagi orang yang mengatakan tak boleh jadi dalil semua ni, dia kata sebab tidak terang ni, saat keluar darah, lepas tu dah basuh-basuh tak keluar adalah darah. Bila tak keluar darah tu tak batal lah air semayang, boleh lah nak semayang bila ambil air semayang. Gitu dia kata bukan dalam keadaan darah tu duduk keluar, itu duduk semayangnya. Orang lain katalah, orang-orang yang mengatakan membatalkan wuduk tu. Kalau darah tu tengah duduk keluar, tu tak boleh. Tapi Imam Bukhari kata kamu tahu mana? Tidak jelas adakah dia sebut. Mana tidak kena wuduk ni, maksud tidak kena ambil air semayang kerana keluar darah, itu satu masalah. Keluar darah banyak, waktu macam Imam Syafi'i, Imam Malik pun kata memang tak kena wuduk waktu tu, tak batal air semayang. Tapi di sini dia sebut secara umum tidak kena ambil air semayang, sama ada di luar semayang ataupun tengah duduk semayang, tidak jelas tu. Dan tu pun kata waktu tidak jelas tu lah tak boleh pakai. Masing-masing pendapat lah dalam masalah ni nya. Tak boleh. Ini perbahasan dia orang Hanafi. Dia banyak buat mari dalil-dalil yang menguatkan apa namanya hujah
imam dia lah. Jadi dia sebut lah, kalau dia andaikan memang sahih, memang betul ketika dalam semaya apa begini. Ini pendapat tabi'in kata dia. Imam Abu Hanifah kata dah. Imam Abu Hanifah kata apa? At-tabi'un rijal wa nahnu rijal. Orang tabi'in itu tokoh-tokoh. Kita pun muka puak-puak tu juga, lebih kurang kita. Jadi tak boleh nak buat hujah. Ada bagi kau tu. Tak apalah tu. Begitu juga Ibnu Umar, kata-kata Ibnu Umar, Imam Bukhari lagi juga. Fil muhtajam laysa bihujjah 'ala al-Hanafiyyah. Tak apa ini dia bahas. Maknanya orang yang berbekam tu. Riwayat daripada yang dikemukakan oleh Imam Ahmad Daraqutni daripada Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Kena Nabi SAW kata kena basuh kerana yaghtasil min arba'in min al-jumu'ah wal janabah wal hijamah, dan mandi orang mati. Ni lagi. Lepas tu Imam Bukhari sebut Ibnu Umar pecek. Pecek bisu dia. Keluar darah. Lepas tu dia tak ambil air semaya. Ibnu Abi Aufa, dia duduk tengah semaya, darah dalam mulut dia, penuh dalam mulut. Dia pun ludah. Dia terus semaya. Ini menunjukkan apa namanya, tidak patah air semaya. Ibnu Umar dan Hasan Basri berkata berkenaan dengan orang yang berbekam, laisa alaihi illa ghuslu mahajimi, dia hanya kena basuh tempat bekam dia tu saja. Mana tidak kena ambil air semaya apa, tak patah air semaya kalau dia ada air semaya. Jadi Syekh Khalil Ahmad ini dia jawab lah, dia komen balik lah Imam Bukhari. Jadi pendapat Imam Bukhari itu juga mari, pendapat orang ni dia nak menunjukkan bahawa darah itu tidak najis dan tidak membatalkan air semaya. Tu dia naknya, tidak membatalkan air semaya. Imam Abu Daud pun cara dia awak mari tu, tidak mari hak ni saja. Nampaknya dia ke situ juga. Tetapi ini jawab bagi pihak Hanafi ini, salah satu jawapan dia kata apa namanya, Ibnu Umar pecek sani bisu dia. Hak dalam hadis kata hak batal air semaya tu hak keluar, darah yang keluar, bukan darah yang dikeluarkan. Dia kata nah, hak tu pecek tu apa namanya, keluar darah sebab dikeluarkan, kata dia. Itu lain cerita, kata dia. Tapi orang dia sendiri pun tidak setuju, tak kena tu, kata. Kalau dia keluar pun tidak ada makna keluar juga, kata dia. Keluar juga. Jadi duduk bahas tu lah. Panjang ni dia bahas ni. Lepas tu dia mari hadis banyak lah yang menunjukkan bahawa batal air semaya dengan sebab keluar darah. Tetapi kebanyakan hadis yang dikemukakan di sini dhaif ataupun maudhu'. Dia sendiri pun sebut kedudukannya, sebab ada perawi ni tak boleh pakai. Sebab itulah Imam Bukhari tak sahih. Sebab walaupun banyak hadis tapi tidak sahih. Tak apalah begitu. Inilah berkenaan dengan darah tu. Untuk cermat kita tak salah mudah-mudah, gitulah. Untuk cermat tak salah mudah-mudah. Kalau lebih moleknya kita ambil air semaya, barulah selesai belaka, barulah semua tak kata apa. Hak apa dia keluar darah tu
Kalau tak ambil air semaya, dia kata tak apa, tak kena ambil air semaya. Kalau ambil air semaya tak boleh kok? Boleh juga. Dia pun kata lagu tu. Jadi kalau ambil air semaya selesailah. Tak timbullah masalah tadi. Semua tu. Dia jaga belakang. Tapi kalau tak saya jaga pun itu masing-masing pendapat lah. Ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Lepas tu babul wudu' minan naum. Ini bab wudu' kerana tidur. Bab wudu' kerana tidur. Lepas tu dia sebutlah hadis ni. Hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu malam tu sibuk. Tidak semaya pada waktu hak biasa dia semaya lah dengan sahabat-sahabat dia. Sampai lewat, dia lewat semaya. Sahabat-sahabat kata sampai kami tertidur dalam masjid. Lepas tu sedar, lepas tu tidur pun. 2-3 kali duduk main lagu tu. Lepas tu lah baru Nabi SAW keluar. Dia pun kata tidak ada sesiapa pun yang sedang menunggu sembahyang ni sekarang ni selain dari kamu. Ini kamu je. Lepas tu riwayat daripada Anas pula, sahabat-sahabat Rasulullah ni dia menunggu sembahyang Isya, al-Isya al-akhirah. Sebab dalam istilah hadis ni kadang-kadang dia sebut al-Isya al-ula, maksudnya sembahyang maghrib tu Isya yang pertama dia panggil. Isya al-akhirah maksudnya sembahyang Isya lah, sembahyang Isya kita maklum. Sehingga tersengguk-sengguk kepala mereka. Kemudian mereka bersembahyang dengan tidak berwuduk lagi. Abu Dawud berkata, zada fihi Syu'bah an Qatadah. Syu'bah menambahkan dalam hadis riwayat dia dari Qatadah, kata dia kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut zaman tu maknanya lebih menguatkan. Kira-kiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau ada sahabat dia ramai-ramai duduk buat hak salah, dalam keadaan dia tak tahu, tak pernah sabar. Kalau dia tak tahu, Allah SWT bagi tahu ke dia, ni sahabat-sahabat duduk buat hak tak betul ni. Gitu. Lepas tu Imam Abu Dawud kata Ibnu Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah dengan lafaz yang lain pula, Lepas tu ni riwayat daripada Anas, cerita lebih kurang tadi juga, cuma dia sebut latar belakang dia, iaitu ada satu orang mari dia kata ada hajat ni. Lepas tu Nabi SAW pun kecek-kecek dengan dia secara perlahan lah, sehingga ramai hak menera. Na'asa tu asal makna dia mengatuk, sini bukan makna mengatuk, menera. Kemudian Nabi SAW pun keluar bersemayang jadi tu imam. Tapi dalam riwayat ini dia tidak ada, perawi tak ada menyebutkan air semayang tu, tak ada sebut. Sebab tadi ada sebut tu. Mereka pun bersemayang dengan tidak mengambil air semayang lagi. Itu semayang. Lepas tu riwayat daripada ni pula Imam Abu Dawud mari beberapa riwayat ini dari Yahya ni hak 3 orang ni, hadis 202. Yahya bin Ma'in, Hannad bin Asari dan Uthman bin Abi Syaibah. 3 orang Imam Abu Dawud ambil daripada 3 orang tok guru dia. Ketiga-tiga ni ambil daripada Abdus Salam bin Harb. Tapi hak ni, hak dia akan kemukakan ini adalah lafaz hadis Yahya bin Ma'in, bukan lafaz hak 2 orang lagi. Hak 2 orang lagi tu makna dia saja sama, lafaz dia bukan lagu tu. Itu makna lafaz hadis Yahya. Yang ni Abdus Salam tu ambil dari Abi Khalid Ad-Dalani. Dia pula ambil daripada Qatadah, hak tu pula ambil daripada Abil Aliyah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, yang ni sembahyang lah maksudnya, dan dia tidur dan berdengkur, kemudian dia bangkit bersembahyang dengan tidak mengambil wuduk lagi. Faqultu, Ibnu Abbas pun tegur seperti tadilah kita terjemah tadi. Uthman dan Hannad menambahkan dalam riwayat dia, kata 3 orang tu guru dia tadi dia ambil. Hak Yahya bin Ma'in sekat sani. Adapun Uthman dan Hannad dalam riwayat dia ada tambahan begini, kerana
apabila seseorang itu berbaring akan jadi lembutlah sendi-sendinya, akan jadi lembutlah sendi-sendinya. Dia ada tambahan tu. Abu Daud berkata, hak dalam riwayat dia kata wuduk tu hanya perlu kepada orang yang tidur sambil berbaring dengan menyenggeng ataupun berbaring. Hak ni hadis mungkar, bukan sahih. Hak ni lafaz ni, hak sekatut daripada situ, tidak sahih. Hak ni lafaz innamal wudu' ala man nama muttaji'an. Hak ni hadis mungkar. Tak ada orang lain meriwayatkannya kecuali Yazid Ad-Dalani dari Qatadah. Tapi sekumpulan perawi hak bahagian pertama dia tu ada meriwayatkan ramah daripada Ibnu Abbas, tapi semua ni tak ada mereka sebutkan. Lepas tu kalau mengambil kira hak tadi Nabi SAW tidur semua pun, Nabi SAW itu dia mahfuz, dia terpelihara orangnya. Ya, apa nama ni, batal air sembahyang kerana tidur tu sebab apa? Adakah kerana tidur tu sendiri ke kerana kemungkinan berlaku perkara yang membatalkan air sembahyang hak lain seperti terkentut? Situ khilaf pula ulama. Ramai ulama mengatakan bukan sebab tidur tu sendiri, tapi sebab kemungkinan besar berlaku, dia panggil mazinnah khuruj ar-rih, kemungkinan besar berlaku keluar angin yang ni terkentut dalam keadaan dia tidak sedar. Sedangkan Nabi SAW itu tidak pelihara daripada itu, dia sedar, dia tidur pun. Sebab apa? Dalam hadis yang lain ada sebut mata aku tidur tapi hatiku tidak tidur, maknanya aku sedar. Dia tu kecuali lah dia, jadi tak boleh nak buat dalil dengan hak tu. Orang lain bila dia sedar, bila dia kabarnya, maknanya gitu. Lepas tu Syu'bah berkata, Qatadah ni dia hanya mendengar dari Abil Aliyah 4 hadis saja. Hak ni hadis ni tak termasuk. Qatadah ni meriwayatkan dari Abil Aliyah dari Ibnu Abbas. Hak ni tak termasuk. Bila tak termasuk hak ni, hak secara langsung hak dia riwayatkan dari Abil Aliyah hanya 4 hadis saja. Tirmizi mengatakan 3 hadis saja. Ada pula orang lain tambahlah 2 hadis paling tinggi, tapi tak termasuk hak ni. Bermakna hak ni di antara Qatadah dengan Abil Aliyah ada seorang lain perawi yang digugurkan. Bermakna sanad ini munqati', putus. Bila putus jadi dhaif. Tu jadi dhaif. Pak hadis dia pun sebutlah hadis Yunus bin Matta, iaitu jangan siapa-siapa pelebihkan aku daripada Nabi Yunus lah, Yunus bin Matta tu. Tu sah. Tu memang dia dengar secara langsung dari Abil Aliyah. Begitu juga hadis Ibnu Umar berhubung dengan sembahyang. Begitu juga hadis Qudat Salasatun, dan hadis Ibnu Abbas haddatsani rijalun mardiyun. Ni tak termasuk ni. Seterusnya riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Wika'us al-Ainan, tak apalah tu. Jadi terlebih dahulu kita nak cerita tentang batal sembahyang kah apa ni kerana tidur ni. Ini pun masuk masalah khilaf juga. Masalah khilaf. Imam Abu Daud hanya buat mari hak kuatnya, hak dengan sanadnya, hak menunjukkan tidak batal sembahyang. Lepas tu hak dia sebut hak orang pertikaikan, mana dari segi Nabi SAW itu mahfuz, kita tidak mahfuz. Hak tu sebagai dalil lah juga, tu sebagai dalil kepada pihak yang mengatakan batal air sembahyang. Yang ni tidak batal air sembahyang tu khusus dengan Nabi SAW sahaja. Orang lain batal air sembahyang. Sebab itu dia mari komen tadi tu, tak boleh buat dalil dengan hadis Nabi SAW tidur. Sebab Nabi SAW mahfuz, seseolahnya Imam Abu Daud mari dalil orang lain lah tu, tetapi dia tidak mari secara terang dalil hak mengatakan batal air sembahyang kerana tidur tu, hak terang dia tidak mari. Kecuali hak Ali bin Abi Talib hak akhir sekali tu, tetapi hadis itu dhaif pula. Hak tu terang. Wika'us al-Ainan, pengikat kepada dubur yang supaya tidak terkentut tu, tidak berkentut tu, ialah 2 mata.
Sesiapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, kerana dia tidak sedar dah dia keluar ke angin, ke dubur tu atau tidak. Kesimpulannya, apa ni, yang membatalkan air sembahyang itu ialah kentut tu. Yang mungkin seseorang itu tidak perasan bukan kerana tidur. Sebab itu dikaitkan pengikat bagi dubur itu ialah mata. Kalau selagi seseorang itu sedar, mana dia boleh tahu lah dia kentut ke tidak. Dia boleh tahu dia kentut ke tidak. Kalau dia sudah tidur, dia tidak pasti. Kemungkinan besar telah berlaku. Apabila ada kemungkinan besar tadi, tak boleh lah. Kalau kita terima hak ni pun, mana dia kerana berkentut tu, kerana mungkin berlaku perkara-perkara yang membatalkan wudu, bukan tidur, hak lain seperti kentut dan lain-lain. Bagi orang yang mengatakan sentuh zakat itu batal air sembahyang, ya boleh jadi kerana tersentuh zakat, boleh jadi kerana tu, bukan kerana tidur. Tapi dia tak khabar, dia muka dia tidur. Kerana tu. Tetapi masalahnya hadis ini tidak sahih. Faktor kan? Ni cara kita hadis. Kalau pengarang-pengarang kita hadis dia mari lagu tu, cara tu, dia pendapat dia tidak begitu. Pendapat dia hanya hak kuat tu. Hak dia sebut mula-mula dan hak kuat dengan sanad yang sahih. Hak itulah pegangan dia. Tapi biasanya pengarang-pengarang kita hadis ni dia tidak sebut dengan terang. Benda-benda ni hanya orang ngaji dia boleh faham. Hak tak ngaji dia tak faham. Dia kata macam mana kita kata ni orang ni berpendapat begitu. Imam Bukhari pun tidak kata mazhab saya kalau keluar darah tadi tak batal air sembahyang. Dia tak kata, dia tak sebut. Dia sebut dia mari orang ni kata. Serupalah ke mana? Serupa orang reti sajak. Orang reti syair. Orang reti sajak. Orang sajak, orang ramai ni tak reti. Dia je jerit seorang. Ataupun dia duduk ngilas seorang. Bapa dia faham. Sebab dia reti cara dia. Ataupun orang reti syair. Buat mari syair, orang lain baca dia gini, orang ni baca lagu ni. Buat mari ke dia baca dengan rentak dia. Benda sama. Lagu tu lah juga orang di hadis ni pun. Kita dapat katakan bahawa Imam Abu Daud ni berpendapat ada tak batal air sembahyang kerana tidur. Dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain termasuk Imam Malik. Tapi Imam Malik dia kata kalau tidur tu tidur nyenyuk, batal. Kalau tidur tu tidak nyenyuk, di sini kita tengok sini. Hak dia nukil daripada Imam Nawawi. Muka surat 149. Kalau siapa-siapa ada kitab ni boleh tengok. Khilaf berapa banyak? Sampai setengah-setengah ulama sebut sampai 13 khilaf dalam masalah ni. Ada sebut 11, ada sebut kurang lagi pada tu. Mana dia kira boleh gabung lah. Di antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi begini. Khilaf ulama berhubung dengan perkara ini. Yang pertama, tidur tu tidak membatalkan wudu ala ayyi halin kana. Dalam keadaan bagaimana sekalipun, siapa pun, tidak khusus untuk Nabi SAW saja, dak. Siapa pun tidur tak batal. Semalam tidur tak batal. Tu golongan yang pertama. Ini diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, Abu Sa'id bin Musayyab, Abi Mijlas, Humaid Al-A'raj, Syu'bah. Ni orang besar. Sebab itu kita apabila kita berjumpa menghadapi masalah khilaf ni, jangan kita gaduh, buat liar mata. Sebab apa? Terutama orang mengaji hadis dia biasa aja sebenarnya. Biasa dah dengan benda khilaf lagu ni, dia tidak pelik. Kalau ada kan, iya gitu. Tapi orang yang tidak biasa mengaji hadis dia pelik. Kalau kita buat pelik lagu tu, kita baca kitab tidak. Sesoalnya ulama-ulama besar ni, sahabat-sahabat besar ni maknanya teruk lah sembahyang tak sah, sakmuk lah dia. Moga orang ada. Dia kata tak batal sembahyang. Tidur belah mana-mana. Yang kedua, tidur ni batal air sembahyang. Tidur belah mana-mana. Pula sebalik orang tadi. Siapa pun, Nabi sendiri pun batal air sembahyang. Pula. Ni golongan yang kedua ni. Ini mazhab Hasan Basri, Muzani, Abu Ubaid Qasim bin Salam, Ishaq bin Rahawai. Dan ini adalah pendapat ganjil Imam Syafi'i. Ada juga satu pendapat Syafi'i tetapi yang ganjil, kata Imam Nawawi. Yang ketiga, tidur kalau banyak itu membatalkan dalam semua keadaan, tak kira lagu mana, tak kira
Asalkan banyak tidur, nyenyak tidur, batal. Sedikit tidak membatalkan, tak kira dalam keadaan lagu mana pun. Itu pendapat yang ketiga. Ini mazhab Zuhri, Rabi'ah, Auza'i, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat yang dinukilkan darinya. Yang keempat, tidur ni kalau tidur dalam keadaan seperti orang semaya, seperti dalam keadaan rokok, sujud, berdiri, duduk, tidak membatalkan air semaya. Tak kira dia tu dalam semaya ke atau tidak dalam semaya, tak kira, asalkan dalam keadaan orang semaya, dalam rupa orang semaya, dia duduk rokok, tidurlah dekur pun tak batal air semaya. Kalau selagi dia dalam rupa orang semaya, sama ada dia tidak dalam semaya, dia tidak semaya tapi dia duduk dalam rupa sujud tu, dia tidur lagu tu, tak batal. Ini pendapat yang keempat. Kalau tidur terlentar atau tidur baring menyenggeng, itu batal. Ini mazhab Abu Hanifah. Lagu saat ni, kalau dalam semaya ataupun di luar semaya tapi dalam rupa orang semaya, hai'ah orang semaya, tu tak batal. Tidurlah lama pun, nyenyuk pun. Pendapat Abu Hanifah dan Daud Zahiri. Dan ini satu pendapat Syafi'i yang juga ganjil. Pelik. Pendapat Syafi'i ada juga. Jadi mana Imam Syafi'i ada beberapa pendapat dia lah yang dinukilkan daripada dia, sebab Imam Syafi'i ini pun dia banyak pendapat dia. Supaya juga imam-imam lain pun dia tidak satu, tak mesti kalau kita jumpa satu tu satu je kok dia aja, tak mesti. Yang kelima, tidak membatalkan wuduk tidur orang yang rokok dan sujud. Ini ada diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tak batal, tak kira banyak mana pun. Yang keenam, tidak membatalkan wuduk kecuali tidur orang yang sedang sujud sahaja, tak termasuk rokok. Ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Maknanya ada beberapa pendapat Imam Ahmad. Yang ketujuh, kalau dalam semaya tidak membatalkan wuduk, tak kira lagu mana pun, asalkan dalam semaya. Tengah cacat pun, kalau dia jenera tak apa, pasal dia dalam semaya, tak batal. Tapi kalau di luar semaya, batal, tak kira lagu mana pun. Ini adalah pendapat qaul dhaif Syafi'i. Qaul dhaif bagi Imam Syafi'i. Maknanya ada beberapa pendapat Imam Syafi'i ini dalam masalah ni. Yang ke-8, kalau dia duduk tidur sambil duduk dengan menetapkan punggungnya di lantai, tidak batal. Kalau tidak, batal. Sama ada banyak atau sedikit, sama ada dalam semaya ataupun di luar semaya. Ini pendapat Syafi'i. Ini hak masyhur. Ini hak masyhur. Pendapat Syafi'i yang selalunya disiarkan dan dipakai oleh orang. Ni gitu. Tetapi kalau hilang akal, gila kau, pengsan kau, mabuk kau, mabuk tu dengan sebab gapo kau tak kira. Tu semua sepakat mengatakan batal air semaya. Ini masalah tidur pasal ini lain tidur. Tapi kalau hilang akal dengan sebab gila kau, dengan sebab mabuk kau, dengan sebab pingsan kau atau lain-lain, itu batal air semaya. Sama ada sebentar ataupun lama. Sama ada dengan tetap papai punggungnya ke lantai atau tidak, tak kira, batal semua. Begitulah kedudukan mazhabnya. Lepas tu ada lagi lain-lain. Beza tu di antaranya tadi, kalau Rasulullah tidur pun tak batal, kalau orang lain batal. Ada juga macam-macam lagi lah. Tu pun banyak dah tu yang disebutkan oleh Imam Nawawi tu. Begitulah kedudukan tidur ni. Jadi masing-masing lah sebutlah hadis-hadis ni. Kalau Imam Syafi'i dia kata
sehingga kami tidur dalam masjid, lepas tu kami terjaga, kemudian kami tidur, kemudian kami terjaga, kemudian kami tidur, kemudian kami terjaga. Tu dia kata tidur dengan tetap punggung di lantai tu, duduk sela apa tetap, tidak kata beralih lah. Dia orang kata Imam Malik kata sebab dia tidak tidur nyenyak. Yang bersengut-sengut, sengut mana dia duduk cakap tu, dia tidak tidur nyenyak tu. Kalau nyenyak dia duduk sengut lagu tu. Dia kata sebab dia tidak tidur nyenyak, tidur sikit itu tidak membatalkan air sembahyang. Mana boleh pakai ada sini sebab tidur nyenyak. Tapi orang lain pula kata dok tu dalam riwayat yang lain ada disebutkan mana ada yang tidur menyenggeng pun, bukan tidur sambil duduk tu. Dalam riwayat yang lain ada sebut. Hatta tafiqa ru'usuh. Dalam hadis Muslim pun ada juga ni. ولا يتوضأ في جواز. Tapi masing-masing lah, masing-masing lah. Ada sebut. Ini benda khilaf jugalah, benda khilaf juga. Kemudian hadis-hadis tadi بعد إقامة الصلاة. Begitulah, lain-lain itu nampak lebih kurang tu. Dan setengah-setengahnya kita akan jumpa lagi pula. Lebih kurang antara lain-lain. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.